sekarang ni kelas kita sudah pun ada beberapa data lah. Tapi sebelum kita terlupa, kita savekan dulu. Tadi saya dah save on nama data ni adalah trial Okay. So apa yang boleh kita buat masa kita nak masuk dalam kita dah ada data dalam ni, kita boleh mulakan dengan deskriptif. Ada yang nak masuk lagi ke? Okay. Sekejap. Okay, Alia ada. Okay. So sekarang ni kita ada data ni, kita boleh pergi ke analyze, pergi ke deskriptif dan kita ambil frekuensi. Ya, kita ambil frekuensi, kita klik kat situ dan kita boleh untuk frekuensi kita boleh masukkan jantina. Kita nak tengok berapa lelaki, berapa perempuan. Kita boleh klik pada statistik ni, tak ada apalah, jangan klik pada mean Ingat nilai nominal tak boleh mean. Tapi kalau kita klik, SPSS akan run juga sebab dia hanya tools dia tak boleh nak bagi tahu kita ni boleh, ni tak boleh. Jadi bergantung kepada kita lah yang mengawalnya. So kita tak perlu ambil mean ni, mungkin kita boleh ambil mood kalau kita nak. Dan bila kita continue, kita boleh juga nak masukkan chart sama ada nak apa kalau kita nak lah. Dan dia boleh bagi frekuensi ataupun percentage. Kita mungkin ambil yang ni kalau kita nak. Format ni tak perlulah. Dan kalau kita okey kan, kita run kan, kita tengok apa dia output yang SPSS keluar. Okay, output dia. So macam tadi, sharing dan share balik. Sekarang nampak tak? Nampak. Okay. So berapa responden yang saya masukkan tadi? Jumlahnya 23. 23 dikira untuk kita. Lelaki ada berapa? 5? 8. Dan percentage dia kan 21.7% adalah lelaki dan 78.3 adalah perempuan. So yang ni kita tak perlu ambil lah biasanya. Dan jadual ni kelas, kita boleh copy dan paste masuk dia dalam Word. Katalah bila saya gerakkan ni, nampak tak dia ada kotak warna biru kan? So maksudnya bila kita klik, nampak anak panah warna merah tu, maksudnya kita dah pun highlight dia. So kita boleh copy. Dan kalau saya pergi ke Words, nanti saya tunjuk saya stop sharing dekat Words, saya share dekat Words. Sekejap, saya okay. Nampak Words Nampak. Saya paste kan. Jadi jadual duduk kat sini lah. So biasanya output SPSS ni jadual dia macam tak cantik kan. And then bila kita menulis, especially kalau kita tulis thesis ke, kita tulis kertas projek ataupun paper, kita akan guna Times New Roman lah kan. So kita nak bagi dia standardize, kita boleh je ubah dia. Highlightkan semua, pergi kepada Times New Roman. Okay. Dan dia dah berubah dah dia punya font dia. Dan kalau kita tengok lagi dia punya kotak-kotak ni pelik kan. Gunakan UKM. Yes, kita ambil yang macam ni. Bergantunglah pada gaya UKM ke apa ke. Yang macam ni kita tak nak. Kita tak perlukan. So sekarang ni kita hanya perlukan. Yang ni pun kita kalau tak nak pening, kita buang je dulu. Kemudian you boleh tambah yang barulah. Above. Ya, yang ni kita nak buang. So kita kena bekerja sikit lah kan. Okay. So yang ni jantina. Yang ni N dia ataupun frekuensi. Dan ini adalah peratus dia. Okay. Jadi kita dapatlah satu jadual yang sebegini. Ini yang saya nak tunjukkan bahawa daripada output SPSS, kita boleh copy paste ke dalam Word saja. Tapi janganlah you all gunakan maknanya seketul sama macam tadi kan, ada yang cumulative mean yang kita tak perlukan pun ya. Jadi kita buanglah apa yang kita tak perlukan, hanya masukkan apa yang perlu saja. So sekarang ni saya dah selesai dengan data secara nominal. So ini adalah data yang berbentuk ratio lah, ratio yang paling tinggi sekali aras dia kan, yang boleh kita ambil mean, kita boleh campur, kita boleh tolak dan sebagainya. So sekarang ni untuk membolehkan, katalah kita nak tengok mean
bagi relative advantage 1 ni berapa min dia, relative advantage 2 berapa min. Sebab kita nak tahulah ataupun pecahan bagi setiap soalan tu berapa. Kita pergi dekat analyze, kita ambil deskriptif juga dan kita run frekuensi macam tadi. Dan sekarang ni kita tak nak keahlian kan, kita nak masukkan okay, kalau you pergi kat sini, nampak tak kat sini ni adalah label tau. Kalau kita klik kanan, kita boleh ambil variable names. Nampak tak? Dia lebih mudah untuk kita kan? Kita boleh, kalau macam bentuk ayat macam tadi, kita susah nak yang ni construct mana, yang ni construct mana, betul tak? Tapi kalau kita pergi display variable view, variable name, nampak tak BA1, BA2, dia dah gerak dah. Tak apalah. Okay, BA1, BA2, RA1, RA2, RA3 ni duduk di bawah kumpulan sama. So sekarang ni kita nak run, nak tengok untuk item 1, untuk relative advantage ni. Untuk yang ni kita boleh ambil min tak kelas? Boleh. Boleh tak? Boleh min. Boleh ambil standard deviation tak? Boleh. 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 Sebab dia adalah data dalam bentuk ratio. So bila kita dah macam tu, kita boleh klik pada continue dan kita okeykan. So bila kita okey, tengok apa yang terjadi So saya share balik output tadi. Okay, nampak tak output dia kelas? Nampak? Nampak. Dia bagi terus kat kita berapa orang yang klik tidak setuju, berapa orang yang ambil tidak pasti, berapa yang ambil agak setuju dan sangat setuju. Tapi perasan tak kelas, tadi saya punya like 1 hingga 7, betul tak? Tapi kenapa ada kat sini 1, 2, 3, 4, 5 sahaja? Apa maksud dia? Ada yang tak jawab yang tak pilihan jawapan tu tak. Ya, maksudnya mungkin sangat tidak setuju nombor 1 tadi kan? Maknanya kenapa sangat tidak setuju tidak ada di dalam senarai ni, sebab apa? Kosong, tak ada orang pilih. Ada orang jawab. Tak ada sebab bila frekuensi dia kosong, automatically dia tak ada kat sini. So you all janganlah pula gelabah pula, kenapa tinggal 5 sedangkan like saya ada 7. Jadi hanya yang ada frekuensi sahaja yang akan disenaraikan kat sini, yang tidak dipilih bermaknanya dia tidak akan tersenarailah sebab frekuensi dia kosong. Okey? Okey. Kalau kita ulang, analyze, deskriptif, kita ambil frekuensi dan kita ulang untuk, kita boleh sebenarnya run 3 kali, 3 tau kelas. Kalau kita nak. Cuba tengok apa jadi kalau kita masukkan ke 3. Nampak tak? Dia, kalau macam yang atas ni dia bagi 1 kan? Latihan ditawarkan. Tapi sebab tadi saya masukkan 3, dia terus bagi dalam 1 cross tab ni. Okay? Boleh juga kita nak buat macam ni lah. Shortcut lah. Tapi kelas, kalau you all punya item tu sampai 10, bayangkan dia akan panjang lah. Panjang, dan bila kita copy dan paste bawa ke Words, dia akan lebih daripada ruang dalam Windows tu. Jadi kalau boleh kita kena pastikan lah kalau item tu sampai 15 ke apa ke, janganlah nak run serentak sebab dia punya jadual akan jadi terlalu panjang, dan bila kita paste dekat Words tu dia susah untuk kita nak compress dia supaya dia align dengan kelebaran ataupun indentation yang ada di dalam page kita. Okay? So macam yang ni, nampak tak? Sama juga tadi dia pecah kan macam yang ni. Untuk item yang kedua mengukur relative advantage ada 4 saja. Maknanya sangat tidak setuju, tidak ada yang pilih, betul tak? Tidak pasti, agak setuju ni, ini yang dipilih. Okay? So ini secara deskriptifnya. Contohnya kalau katalah kita nak menceritakan secara deskriptif, macam mana kita nak buat dalam Words kelas? Yang ni memang you all kena buat kerja secara manual sikit lah. You all kena buat secara manual sedikit. Katalah macam yang ni kan, kita copy dia.
Dan bila saya pergi dekat Word sekejap. Jadi saya tunjuk kat Word. Kita dah dapatkan satu nilai deskriptif ataupun kita telah menganalisa secara deskriptif untuk aspek jantina. So kita boleh pergi pada analyze. Tak kisah you berada dekat output ke, dekat data ke, di atas ni sama saja. Kita pergi ke analyze. Tadi saya ambil apa tadi? Deskriptif. Frekuensi. Saya ambil deskriptif. Saya ambil frekuensi. Dan sekarang ni saya dah run jantina. Kita klik jantina, kita bawa dia keluar balik lah. So sekarang ni kita nak cerita tentang keahlian. So kita klik balik keahlian dan kita okeykan. Nampak tak dia ada keluar pie yang sama? Pie pula, chart yang sama. Sebab apa? Sebab masa saya klik analyze tadi, yes, saya tak ubah apa-apa. Maksudnya sebab bila kita tak tukar dia, kalau kita klik pada reset, okay, katalah klik pada reset kan? Kalau saya klik pada keahlian, saya okeykan saja. Pasal dah tak ada carta bar kat sini, kat bawah ni dah tak ada. Sebab yang ni dia menggunakan template yang pertama tadi untuk jantina. Jadi kalau kita nak shortcut, kita tak payah nak reset. Kita gunakan template yang setting yang mula kita guna untuk data yang pertama. Boleh faham Okay, so sama juga. Kalau kita tengok sini berapa yang menjadi ahli? 14, tidak 9. So proses yang sama, kita klik dia, ambil copy dia dan pergi dekat Word macam tadi lah, kita pastekan dia. Okay. So that is untuk analisis secara deskriptif, di mana kita hanya menerangkan ataupun kita melaporkan frekuensi kekerapan ataupun N kecil dan juga peratusan. Ya, berapakah peratusan yang diwakili oleh frekuensi yang ada di dalam data kita. Saya copy sekali. Okay, katalah macam yang ni, tujuan kita nak menceritakan ialah dalam frekuensi ni kita nak cerita berapa orang yang untuk soalan item pertama, berapa orang yang pilih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan? So yang ni you all memang kena buat kerja secara kata manual sikit lah. Sekarang ni kita akan kena buat satu table. Mungkin saya ada 3 item. Jadi saya buat 4 lah sebab saya nak ada apa? Heading kat atas kan, kotak yang atas, dan saya ada katalah macam tu. Okay. Sekarang ni apa yang saya adalah item dan ini adalah skala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sebab kita nak cerita berapa orang yang jawab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, betul tak? Dan yang kita akan masuk min dan juga sisian piawai. Okay. So item 1, apa dia item 1? So kita ambil lah item 1 kat sini, copy, kita masukkan. So ini item dia. Sebab tu penting kelas kita masukkan label tu yang penuh daripada SPSS. Sebab senang kita nak copy paste nanti. Jangan you masuk separuh. Jangan pula nak pergi ambil dekat Google Form kan. Okay, so 1, katalah yang ni tidak setuju. 1 dah tak ada kan. So tidak setuju adalah 2. So ada berapa? 2. Tidak pasti ada berapa? 3. Agak setuju ada 5. Sekejap. Mana yang tidak pasti 4 kan tadi? 3 tak ada juga. Tidak pasti 3. Kemudian 5 ni apa? Agak setuju kan? Okay, 5. Setuju ada 6. Sangat setuju ada 7. Okay. So ini yang kita katakan frekuensi dia yang you boleh juga masuk percentage lah kalau nak. Yang di bawah ni katalah 2 bersamaan dengan 8.7%. Sehinggalah sepenuhnya lah. Kalau 3 bersamaan dengan 13.0%. Nampak tak? It's not an easy work to do class. Tapi dengan adanya SPSS, dia sangat membantu masukkan kita punya ni lah. Okay. So kita ulang dengan data yang sama, kita bawa daripada SPSS tadi. Kita ambil data yang kedua, bawa balik ke Word. So ini adalah item yang kedua. Apa nama itemnya?
Yang ni kita pastekan dia dan kita ulanglah perkara yang sama. Okay. Nampak tak? So sekarang ni, kalau macam yang ni saya tak perlulah nak ulang Saya rasa you boleh nampak lah cara macam mana nak isi ni kan. Merujuk kepada yang ni lah, berapa yang tidak pasti dan sebagainya. Dan apa yang juga kita laporkan ialah perlu pada min dan juga sisihan piawai. So kalau saya patah balik ke saya punya ni tadi, nilai ni yang mana kita nak ambil kelas? Min. Min dengan standard deviation ni kita nak ambil ni. Bagi item 1 berapa min dia? 5.57. Item 2 5.17. Item 3 6.04. So kita copykan kita punya jadual ni tadi. Kita patah balik pergi dekat words. Okay. Nampak saya dah bawa min ni. Jadi kita ambil lah min 5.57. Pastekan. Dan berapa dia punya standard deviation, copy dan pastekan. So memang memerlukan ketambahan dan kesabaran yang tinggi. Tetapi kalau you all boleh buat macam ni dalam thesis dan juga dalam paper, maksudnya memang kita ni seorang yang penyelidik yang baguslah, teliti, yang kita boleh menceritakan secara deskriptif. Kita tengok min dulu Kita tengok item 1 dengan item 2 berapa min? Min 1 5.57, betul tak? Betul. Kalau kita 1 hingga tu 7. You nampak words kan? Saya tengah type kat words, nampak Nampak? Okay. 1 hingga 7, min kita 5.57. Apa interpretasi dia? Dia lebih daripada separuh. Separuh. Dalam range Maknanya 5 hingga kalau 7. kita kata rendah, sederhana, tinggi, 5.57 ni duduk di skala mana? Rendah ke, sederhana ke tinggi? Tinggi. Tengah. Mungkin dia berada di nilai yang tinggi. Tetapi kelas, sebelum kita buat interpretasi, sebelum kita kata bahawa nilai min ni kita anggap sebagai tinggi ke, sederhana ataupun rendah, apa yang you all perlukan ialah you all kena ada jadual interpretasi. Okay, jadual interpretasi. Jadual interpretasi ni kita boleh ambil daripada penulisan-penulisan ataupun daripada paper-paper orang lah. Kadang-kadang bila kita buat kajian, especially untuk peringkat UO Masters ni, most of the time penyelidik akan ambil item orang lain, betul tak? Maknanya UO mungkin adaptasi, adapt atau adopt lah. Jadi daripada item-item yang telah digunakan oleh penyelidik sebelum ni, mereka dah ada interpretasi dia. Dah ada jadual interpretasi. Contoh dia mungkin kalau nilai min antara 1.0 hingga katalah 2.9, so interpretasi dia adalah rendah. Contoh saya bagi contoh je lah. Mungkin tidak semestinya mengikut yang ni Okey, yang ni 4.9 adalah sederhana, manakala 5.0 hingga 7.0 dianggap sebagai tinggi. Okey, katalah ini jadual interpretasi yang you all semuanya dah tentukan. Ini interpretasi ni kita letak dekat bab 3 ya kelas. Bab 3 tau. Kita akan nyatakan di bawah analisis, di bawah bahagian tajuk data analisis, kita katakan bahawa data untuk item ini akan dianalisis secara deskriptif dengan melihat nilai min dan sisihan piawai. Ya, dan interpretasi min merujuk kepada jadual interpretasi di bawah. Maknanya dalam bab 3 tau. Jadi kita dah ada jadual ni, jadi kita pun tengoklah. Okey, 5.4 dia duduk di julat mana kelas? Ni betul tak? Jadi kita boleh interpretasikan dalam penulisan kita, berdasarkan analisis yang telah dijalankan, item pertama di bawah konstruk relative advantage tadi menunjukkan min sebanyak 5.57 iaitu pada tahap yang tinggi. Maksudnya persetujuan kan tadi, persetujuan sangat tidak sangat setuju. So maksudnya nilai persetujuan peserta kita terhadap item bahawa
latihan yang ditawar di pusat internet memberi pengetahuan kepada pengguna untuk mengembangkan perniagaan, maksudnya berada pada tahap persetujuan yang tinggi. Maksudnya item tu memang dekat pusat internet mereka setuju bahawa apa juga latihan yang diberi memang berguna kepada kami. Nampak tak? Okay, so sama jugalah. So you go one by one lah. 5.7 pun duduk di dalam julat yang tinggi. Katalah kita dapat nilai min dalam 3.4. So 3.4 apa interpretasi nilai tahap persetujuan dia kelas? 3.4. Sederhana. Jadi sebab tu you perlu ada jadual interpretasi. Now sekarang ni patah balik yang ni. Saya just cerita sikit lah. Katalah sekarang ni yang tadi saya tunjuk deskriptif, betul tak? Sekarang ni katalah saya nak tengok berapa dia nilai min bagi satu konstruk ni. Kalau tadi kita buat nilai min bagi apa kelas? Untuk RA1. Item kan? RA1, RA2, RA3. So sekarang ni kita nak dapatkan untuk konstruk yang ada item 1, 2, 3 ni kita nak satu je min. Macam mana kita nak buat kelas? Maksudnya doktor gabung ke? Kita nak ada satu kumulatif min. Okay, the term is cumulative min. Bila kita perlu pada cumulative min kelas? Bila dalam satu item. Soalan buat saya interpretasi. tadi kita buat deskriptif, kita cerita satu-satu jenis item kan. Untuk satu item min dia macam ni. Sekarang ni kita perlu pada satu cumulative item, bermakna berapakah min bagi item-item ini yang mengikut satu konstruk. Which means kalau kita ada 3 item, kita kena ambil min daripada ketiga-tiga item itu untuk jadikan sebagai satu min. Faham Satu min. Min tu mewakili apa? Min bagi apa? Konstruk. Konstruk, bagus. Yes, so sekarang ni kita nak cari min kepada konstruk itu. Jadi sekarang kita perlu compute dia. Kita perlu compute dia. Caranya ialah, nampak SPSS saya tunjuk Nampak tak? Nampak. Macam tadi kita ambil analyze kan? Yang ni untuk kita computekan dia, kita pergi ambil dekat transform. Nampak tak atas sekali? Dia ada compute. Okay. So kita pergi kat sini dan kita kena bagi satu nama tau kelas. Kerana dalam yang ni kita tak boleh nak rewrite atas data yang sedia ada. Jadi kita akan, biasanya saya akan gunakan total. Sebab apa? Bila kita sebut total, kita tahu dia adalah cumulative min bagi konstruk tersebut. Terpulanglah, you all tak nak guna total pun terpulang kan. Tapi saya biasakan gunakan total lah. Total untuk apa kelas? Untuk konstruk pertama tu RA. RA kan? So saya gunakan total RA. So bila total RA, dia menggambarkan cumulative min bagi konstruk RA, relative advantage. Faham Faham. Jadi untuk nama ni kita tak boleh ada space dan sebagainya Dia kena tak ada nombor, dia kena ada macam ni bersambung. Okay. Now sekarang ni kita tukar dia pada variable. Lebih mudah, betul tak? Lebih mudah kan? Sebab kita nak merujuk pada mana. Sebab tu kita kena, you all kena ni lah. Tak apalah. Okay, total RA tadi kan, total RA merujuk kepada nilai cumulative min bagi konstruk RA. So yang ni saya klik kanan, saya tukar pada variable names untuk memudahkan. Dan sekarang ni kita ambil kurungan ni. Buka tutup kurungan, nampak Nampak. Klik kat sini, cursor dia di tengah-tengah. So sekarang ni kita mulalah import RA1 plus RA2 plus RA3 nak bagi 3 tadi kan? Ya. RA1, nampak anak panah ni? Nampak. Beban dia masuk dalam situ. And then plus. Nak plus apa kelas? RA2, RA3. RA2 masuk sana dan kita kena klik plus lagi sekali dan masukkan RA3. So RA1, 2, 3 kena duduk dalam kurungan, baru kita nak bahagi 3. 3. So ambil yang slash ni untuk bahagi ni dan kita bahagi 3. Okay, bergantung kepada berapa item yang ada. Kalau 10 bahagi 10 lah, kalau 5 bahagi 5. Alright, dan kita tekan OK.
Sekarang ni saya tengah buka SPSS, nampak tak data view? Nampak? Nampak tak total tu berada dekat lajur yang last? Oh, okey, nampak. Jadi sekarang ni dia sebenarnya total ni dia telah menukar min daripada satu item menjadi satu nilai min khusus untuk Konstruk tu. so saya akan ulang sekejap mungkin you all tak nampak lah. Saya akan ulang untuk total BA. Sekejap saya buat sekejap. Ini saya buat lajulah supaya oleh kerana BA ada 2, saya bahagi 2 sahaja dan saya okeykan. Nampak tak dekat SPSS dah ada 2 total? Okay, tujuan kita dapatkan min secara kumulatif untuk membolehkan kita buat ujian analisis inferential statistics. Itu jawapan yang paling tepat. Ya, okey. Cuba tengok contoh, katalah macam yang ni kan. Cuba you all buat satu hypothesis daripada variable yang ada kat sini. Okey, cik tengok ni, Azhar ada type kat sini. Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara lelaki dan perempuan dari sudut RA. Okey, ya. Ataupun tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara jantina dari sudut persetujuan mereka tentang kelebihan relatif pusat internet. Boleh Okey. Now sekarang, okey. Ni pun contohlah yang saya tuliskan. Nampak words yang saya share? Nampak tak words? Okey. Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara lelaki dengan perempuan dari sudut persetujuan mereka tentang kelebihan pusat internet. Lebih kurang macam yang Azhar buat lah. Yang saya rasa you all pun ada lebih kurang sama kan? Betul tak? Okay. So, sekarang ni apa dia variable yang terlibat di dalam hipotesis yang pertama ni kelas? Jantina dan juga konstruk kelebihan pusat internet. Betul tak? Okay. So sekarang ni kita dah ada lelaki dengan perempuan. Dan yang kedua kita ada kelebihan pusat internet. So persoalannya sekarang ni kita nak guna min yang mana? Min yang ni ke? Kumulatif min. Yes. Nampak tak sekarang ni kenapa kita perlu compute untuk dapatkan satu nilai min secara kumulatif? Bagi kita boleh conclude kan overall konstruk tu. Betul Nadia. Kita perlukan satu nilai min secara kumulatif yang mewakili satu konstruk baru boleh kita run analisis secara inferential. Okay? So sekarang ni saya stop sharing, saya pergi balik, saya akan share saya punya SPSS. Okay, sekarang ni kita dah ada total kan. Selagi you all tak buat total ni, selagi tu you all tak boleh nak run t-test ataupun ANOVA. Yang tadi kita nak run t-test ke ANOVA kelas? Yang perbezaan lelaki perempuan. T-test. T-test. Kenapa t-test? Sebab 2. Bagus. Okay. So sekarang ni kita pergi dekat analyze. Ya. Ni saya tunjuk yang simple sajalah ya. Saya tak tunjuklah sampai regression dan sebagainya. Just kita tengok t-test saja. Okay. Analyze. Kita pergi ke compare min ya. Compare means. Dan kita ambil independent sample t-test. Yang ni saya tak nak cerita panjang lah sebab ni tidak duduk di bawah KP1. Bila masa kita ambil one sample t-test, bila kita ambil pair sample t-test. Tapi untuk ni kita pilih independent sample t-test. Okay, kita klik kat situ. So nampak tak kotak yang saya klik ni? Ke you tak nampak? Tak. Tak nampak Okay, sekejap. Okay, sekarang nampak? Nampak. Okay. Sekarang ni kita nak buat apa tadi? Mengikut kita punya hipotesis tadi, perbezaan antara jantina, betul tak? Betul. Okay. Jantina adalah you ada belajar kan tentang independent variable dengan dependent variable. Ya, jadi jantina adalah data yang berbentuk independent.
Dia tidak terikat, tetapi sebaliknya dialah yang akan memberikan perbezaan kepada skor yang berbentuk dependent. Right. So sekarang ni jantina adalah apa tadi? Variable apa? Dependent. Independent. Maka bila independent kita bawa masuk ke group level ni. Nampak tadi jantina klik pada anak panah, masuk ke grouping variable dan dia akan tanya anak panah dulu kat situ. Maksudnya tak habis lagi cerita, kita kena klik pada define groups. Dan ingat tak tadi group 1, group 2 kita bagi apa untuk jantina? Lelaki 1, perempuan 2. So kita masukkan, bukan masuk lelaki, kita masuk 1, 2 untuk mengesahkan. 1 refer pada 1, maknanya 1 dalam coding yang kita masuk yang tadilah. 2 merujuk pada 2 dan kita continue saja. So nampak? Yang tanda soal tadi dah tukar pada 1, 2, betul tak? So sekarang ni kita nak tengok apa tadi kelas? Perbezaan lelaki dengan perempuan dari sudut apa tadi? RA1, RA. RA kan? So yang mana kita nak masuk? Semua konstruk RA yang bawa RA. Kita ambil total lah, betul tak? Oh, total RA. Kenapa kita ambil yang total? Kenapa kita tak ambil konstruk 1, 2, 3 ni? Kita masuk dalam ni. So total RA itu kumulatif semua yang bawah konstruk 1. Yes. Kenapa kita perlu pada kumulatif? Sebab kita dah generalize kan. Sebab kita nak run apa ni sekarang ni? T-test Differential statistik. Okay, right. So sekarang ni kita pilih RA, kita bawa ke mana kelas? Kita bawa ke sini. Sekarang ni kita nak compare antara lelaki dengan perempuan dengan mean total yang kita buat tadi. Dan kalau kita klik pada OK, kita akan nampak output. Okay, nampak saya tunjukkan output dekat SPSS. You all nampak tak? Nampak. Okay. So t-test dia akan bagi dua jadual tau. Yang pertama ialah mean. Ini dikatakan sebagai deskriptif. Walaupun kita run guna inferential, tapi SPSS ni dia baguslah sebab dia bagi kita nilai deskriptif. Maksud deskriptif ialah, nampak tak apa yang dia beritahu? Lelaki ada berapa orang, perempuan ada berapa orang, mean lelaki berapa, mean perempuan berapa. Macam tadi yang kita tengok kat atas ni, kan? Tidak setuju, dia beritahu tak apa skor lelaki jawab berapa tidak setuju. Perempuan jawab berapa tidak pasti. Dia tak beritahu kan? Tapi kalau di sini maknanya dia dah pecah. Okey, lelaki mean persetujuan dia bagi konstruk RA ni 5.93, mean persetujuan peserta perempuan 5.5. Kalau secara deskriptifnya ataupun dengan mata kasarnya, mean siapa lagi tinggi kelas? Lelaki. Mean lelaki lebih tinggi, slightly higher than females punya skor, betul tak? Walaupun secara deskriptif kita nampak bahawa mean lelaki lebih tinggi daripada mean perempuan, kita tidak boleh kata bahawa perbezaan ini signifikan. Belum boleh kata perbezaan ini signifikannya kelas, walaupun ada perbezaan mean. Kerana untuk mengatakan sama ada perbezaan itu signifikan ataupun tidak, kita kena tengok pada jadual di bawah ini, iaitu t-test yang kita buat. Tapi yang ni pun saya rasa you all kena belajar banyak dalam KP2 lah. Cuma yang apa yang boleh saya beritahu kat sini, kita akan tengok untuk ni, kita tengok significant level to-tail tu tadi. Kalau sekiranya level yang kita ada melebihi, lebih besar daripada, kejap saya. Okay. Kalau sekiranya p-value lebih besar daripada 0.05, maknanya dia adalah tidak signifikan. Tapi kalau p-value lebih kecil daripada 0.05, maknanya perbezaan tersebut adalah signifikan. Macam mana kita tentukan? Kita tengok pada nilai ni. Ya. 0.236. Dia lebih besar ke ataupun lebih kecil daripada 0.05 kelas? Lebih besar.
lebih besar. So kalau lebih besar bermaknanya Tidak signifikan. jadi macam mana kita nak katakan daripada t-test ini, hasil analisis t-test yang telah dijalankan menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara lelaki dan perempuan dari sudut persetujuan mereka tentang kelebihan relatif pada pusat internet. Barulah kita boleh kata, kita boleh secara confident yang mengatakan bahawa tidak ada perbezaan yang signifikan kerana kita telah pun run analisis secara inferential, which is in this case kita telah run t-test. Tetapi merujuk kepada nilai secara deskriptif sahaja, hanya kita ada nilai mean dan standard deviation, kita tidak boleh sekali-kali execute ataupun kita hukumkan bahawa wujudnya perbezaan yang signifikan antara lelaki dengan perempuan. Walaupun tengok pada mean ada perbezaan kan, tetapi pada hakikatnya perbezaan itu wujud tetapi tidak signifikan. Kelas, saya nak tanya, apa maksud bila kita kata tidak terdapat perbezaan signifikan? Apa implikasi dia? Maksudnya lebih kurang respon lelaki dengan perempuan punya pandangan. Maknanya tak ada beza lah. Lebih kurang lah, begitulah. Ya. Tidak ada perbezaan. Tetapi kalaulah bila kita run t-test tadi, tiba-tiba significant level ini lebih maknanya less than 0.05, maknanya terdapat perbezaan yang signifikan, betul tak? Jadi apa dia implikasi kalau dapatan kita menunjukkan p-value ni signifikan? Apa implikasi dia? Maksud dia? Perbezaan dia tinggi antara pandangan respon lelaki dan perempuan. Maknanya perbezaan itu betul-betul wujud secara signifikan. Dan bila kita sebut dalam inferential statistik, kalau sekiranya dapatan itu signifikan, bermakna kita boleh generalisasikan kepada hello? Differential. Kita nak generalisasikan kepada mana? Bila kita Populasi. buat yes. Populasi. Daripada sampel, kita generalisasikan kepada populasi. Alright? Okay. Sama juga, katalah ni yang last yang last sebelum kita habis tentang SPSS. Cuba tengok yang ni kelas. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kelebihan pusat internet dengan sokongan terhadap pusat internet. Apa dia mean yang saya perlukan kelas? Saya perlukan satu untuk RA, kumulatif mean untuk RA, dan saya juga kumulatif dengan BA. Dengan BA. So kita pergi balik ke SPSS dan saya pergi ke analyze dan saya ambil correlate dan ambil bivariate. Okay. Nampak tak ni? Okay. So yang ni, kalau kita nak runkan kita punya korelasi, so kita kena pastilah mean mana yang kita nak masuk. Dalam konteks ni mean mana kelas? Total RA dengan total BA. Yes, so kita pilih kedua-dua ni, kita terus masuk dua-dua dalam ni. Boleh tak kita masuk lebih pada dua? Boleh. Boleh? Sekejap. Untuk ni hubungan. Boleh saja. Dan ni dua je lah sebab kita ada dua nilai kumulatif kan. Tapi ingat tak jadual yang saya tunjuk paper saya semester lepas pula. Minggu lepas. Kan ada banyak kan jadual tu kan. So yang kalau saya ada 8 nilai kumulatif yang saya nak tengok korelasi antara A dengan B, A dengan C, A dengan D, A dengan E, A dengan F. Lepas tu B dengan C, B dengan D dan sebagainya, kita boleh run sekaligus ya kelas ya. Kita tak perlu nak run satu-satu. So you lambat dua semua sekali. Dan kalau kita pergi ke option, kita boleh ambil mean dan standard deviation. Kenapa? Sebab kita perlukan juga, sebelum kita nak ceritakan tentang dapatan korelasi, kita perlu pada mean juga. Nanti you akan belajar dalam KP2 lah macam mana nak menggunakan mean tu dalam report. So untuk memudahkan, always click on mean and standard deviation, exclude cases pairwise. Style ni tak ada apalah, bootstrap tak perlu. Okay, sekarang ni katalah kita anggarkan bahawa kita punya
data ni adalah berbentuk normal, so kita ambil lah Pearson. Ya. Tapi you all kena run normality test lah, tapi saya tak nak cerita lah untuk kuliah ni normality test lah, nak hafal kerombak tak perlu sebab saya just nak tunjukkan sebenarnya nilai data, jenis data tu macam ni kita nak guna. Okay, yang tu kita boleh syarah cerita lain So let's say lah data kita adalah bertabur secara normal, so kita pilih Pearson dan kita boleh ambil tutil dan klikkan OK. Sekarang ni nampak tak nilai korelasi dia pada output SPSS. Yang tadi kita minta deskriptif kan, dia bagi kita ni deskriptif dan dia buat korelasi. So nampak tak kat bawah ni dia macam ada satu bintang kan, bintang dia tulis satu kelas, correlation is significant at the 0.05 level tutil, which is 0.05 ni adalah P-value. P-value ataupun significant value yang telah kita tetapkan dalam social science. So, yang mana hak signifikannya? Kalau kita nak baca kat sini, dia total RA, kalau lawan total RA dia akan dapat 1 of course lah sebab dia correlate dengan sendiri. So nilai ni kita tak ambil, kita tak nak ambil yang ni. Sama juga kalau BA lawan BA dia dapat 1 kan, kita tak nak ambil yang tu. Yang penting ialah kita nak tengok RA lawan BA. Dia macam atas bawah, so kita boleh cerminan. Jadi kita ambil salah satu saja. Yang sama ada nak ambil yang half sebelah kanan, half sebelah kiri. So apa dia korelasi, nilai korelasi antara total RA relative advantage dengan yang BA ni tadi. Nampak tak kat situ 0.467 ada satu bintang, maksudnya signifikan tak? Signifikan. Signifikan. So maksudnya apa dia yang boleh kita nyatakan hasil pada output ini? Terdapat Hubungan yang signifikan antara betul antara konstruk 1 dengan konstruk 2. maksudnya relatif kelebihan relatif pusat internet dan sokongan, katalah tadi BA tadi sokongan kan, dan sokongan pengguna terhadap pusat internet. So, macam kita katakan tadi sebelum ni, korelasi bermaksud bila satu variable X meningkat, Y boleh meningkat, atau A meningkat, B boleh menurun bergantung kepada nilai ataupun apa nama ni, hubungan tadilah. Kalau macam ni ada tak negatif? Tak ada. Tak ada. So maksudnya dia Hubung secara positif. maknanya apabila peserta menganggap bahawa kelebihan pusat semakin meningkat persepsi peserta terhadap kelebihan pada pusat internet ini, maka semakin meningkatlah sokongan dia kepada pusat internet. Mereka akan datang lagi, mereka akan beli whatever yang dijual di pusat internet, mereka akan hadir bagi setiap latihan yang diberikan. Nampak tak macam tu? Nampak. Okay. So, cuma dalam korelasi ni nanti akan ada kumpulan yang akan bentang tentang tajuk correlation kan. So, saya rasa saya tak boleh nak cerita panjang lah. Cuma mungkin kumpulan yang akan dapat tajuk korelasi, you kena ceritakan macam mana kita nak interpretasi pula nilai dia. Sebab macam tadi ingat kat min tu dia ada nilai rendah, sederhana dan tinggi, betul? Betul? Untuk korelasi pun sama. Kalau 0.46 ni, hubungan tu sederhana ke, rendah ke, tinggi? Itu perlu pada satu nilai korelasi bergantung kepada reference yang you guna pakai di dalam bab 3. You boleh nak tengok kepada Cohen ke, nak tengok pada Guilford punya interpretasi ke, dia ada interpretasi nilai R ataupun nilai korelasi tu. Dia mungkin ada berbeza sikit-sikit lah dari sudut peratus-peratus poin-poin dia kan, tapi bergantung kepada yang you masuk dalam bab 3 lah. So always refer to any interpretation timetable yang kita masukkan di dalam bab 3. Kalau kita guna Guilford misalnya, mungkin 0.4 ni duduk di bawah aras yang sederhana. Jadi kita katakan bahawa wujudnya hubungan sederhana, hubungan positif hubungan positif yang signifikan pada tahap sederhana antara RA dan juga BA. Okey?
So that's how secara basicnya lah kita gunakan SPSS untuk kita run, bukan sahaja untuk kita dapatkan nilai secara deskriptif untuk data-data berbentuk nominal, tetapi boleh juga kita gunakan untuk kita runkan beberapa statistik secara inferensial bergantung kepada hipotesis yang kita ada di dalam kajian kita.